melalui hati kita, melalui penyaksian hati. Apa maksud penyaksian hati? Iaitu berkaitan dengan keyakinan yang mendalam, yang tinggi, pengenalan yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di dunia ini itu maksud melihat Allah. Itu melihat Allah dengan hati. Sebab dilihat dengan hati itu dipanggil seolah-olah melihat Allah. Adapun di akhirat nanti, di syurga bukan seolah-olah lagi, memang benar-benar melihat Allah. Tapi di dunia ini, kita melihat dengan mata hati kita, menyaksikan Allah. Hati kita menyaksikan Allah dengan penyaksian batin kita. Di situ makna keyakinan, makna tawakal, makna syukur, sabar, reda, khusyuk. Itu semua rangkuman yang menceritakan tentang hati yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, hati yang menyaksikan Allah, hati yang melihat Allah. Hendaklah difahami bahawa yang dimaksudkan dengan menghadap atau berjumpa Allah baik di dunia maupun di akhirat adalah tidak melibatkan tempat bagi Allah. Allah tidak berlokasi, tidak bertempat. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW berjumpa dan berbicara dengan Allah di atas Sidratul Muntaha bukan bermakna Allah berada di situ. Bukan bermakna Allah di Sidratul Muntaha ketika Rasulullah berjumpa dengan Allah. Bukan bermakna pula Allah ada di Gunung Tur Sina ketika Nabi Musa AS berbicara dengan Allah. Dan bukan bermakna Allah Ta'ala ada di dalam syurga ketika penghuni syurga berjumpa dengan Allah, melihat Allah. Tidak. Tempat-tempat itu adalah untuk manusia berada di situ, untuk diizinkan Allah untuk melihat. Adapun Allah Ta'ala tidak berhajat kepada sebarang tempat. Kalau Allah nak izinkan manusia di dunia ni, ketika di dunia untuk melihat Allah, maka pasti manusia akan dapat melihat Allah. Allah tak terikat pada tempat. Sekejap dilihat di Sidratul Muntaha, kemudian Allah berpindah ke dalam syurga, Allah berpindah ke Gunung Tur Sina. Ini bukan sifat Allah. Berpindah randah ini sifat makhluk. Allah tidak bertukar-tukar, tidak berubah lokasi, tidak berpindah tempat, tidak berubah-ubah destinasi. Nabi Musa AS berbicara dengan Allah di Gunung Tur Sina bukan bermakna Allah berada di situ. Nabi Ibrahim AS tatkala menuju ke Palestin dengan mengatakan sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku, bukan bermakna Allah Ta'ala berlokasi di Palestin. Ketika para malaikat membawa naik amalan dan perkataan yang baik kepada Allah, bukan bermakna Allah bertempat di atas. Kehadiran Allah lebih dekat kepada manusia berbanding urat leher. Ini kita kena kenal Allah SWT. Allah tidak berlokasi, tidak bertempat. Dan Allah lebih dekat dengan kita lebih daripada diri kita sendiri. Urat leher nak menerangkan tentang diri kita. Kita rasa urat leher ni simbolik kepada nyawa. Rasa nyawa tu begitu dekat dengan kita. Tapi yang lebih dekat dengan kita bukan nyawa kita, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi akal fikiran kita tidak dapat menggambarkan dan mengeliminasikan tentang zat Allah. Akal kita terbatas. Tetapi hati kita dapat merasai kewujudan Allah SWT. Hati kita dapat celik mata hatinya menyaksikan Allah Ta'ala. Menerusi keyakinan hati yang mendalam, yang kuat, yang teguh, kukuh. Kedudukan manusia yang paling dekat dengan Allah adalah ketika dia berada dalam posisi sujud. Bukan bermakna Allah berada di tempat sujudnya. Manusia akan menghadap Allah di padang mahsyar, bukan bermakna Allah bertempat di situ. Allah menciptakan arasy, bukan bermakna Allah duduk bersemayam di situ. Demikian juga ahli syurga yang akan melihat Allah di dalam jannah, bukan bermakna Allah berkediaman di dalam syurga. Sesungguhnya penghadapan dan perjumpaan dengan Allah di dunia ini berlaku dalam bentuk ingat, tawajuh, iaitu fokus, merasa kehadiran, jadi merasa kehadiran Allah, kebersamaan Allah, pengliputan Allah, kekuatan yakin, pengagungan, yakni mentakzimkan Allah, tafakkur, renungan, tafakkur kepada kejadian
mereflekskan kita kepada pencipta segala-galanya. Penyaksian hati, cinta dan rindu. Bila hati kita itu terbit dengan cinta, bibit cinta yang sebenarnya terus mekar dan semarak dalam jiwa kita, di situ, itulah hati yang sentiasa menyaksikan Allah SWT. Dengan cinta, dengan rindu, dengan tawakal, dengan rasa kehadiran Allah, kedekatan Allah. Sehingga kepekaannya kepada Allah menjadi semakin halus dan lebih mendalam. Manakala di akhirat nanti, penglihatan ahli syurga kepada zat Allah adalah dalam bentuk penyikapan yang hanya diketahui olehnya. Di akhirat, penglihatan Allah kurniakan yang khusus istimewa untuk ahli syurga untuk melihat Allah. Sudah tentu itu bukan penglihatan yang biasa. Kita tak dapat faham dengan akal kita bagaimana penglihatan itu. Tetapi di akhirat Allah kurniakan penglihatan yang istimewa lagi khusus kepada ahli syurga sehingga dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Cuma kalau Allah nak kurniakan penglihatan khusus itu ketika di dunia sehingga kita melihat Allah, ia boleh. Manusia di mana sahaja kalau Allah nak singkapkan kepada kita untuk melihat Allah, boleh. Tetapi Allah susun sistemnya di dunia ini, tidak ada sesiapa pun yang pernah melihat Allah ketika jasadnya berada di dunia ini. Sebab Allah nak simpan keistimewaan melihat Allah ni sebagai kemuncak nikmat yang tertinggi bagi penghuni syurga apabila mereka berjaya masuk ke dalam syurga. Sebab dalam syurga tu adalah redha Allah SWT. Hanya yang diredai oleh Allah mendapat keredaan Allah sahaja yang diizinkan untuk melihat Allah di dalam syurga dengan penglihatan yang melihat yang pada arti kata yang sebenar-benarnya melihat Allah. Di dunia ni kita tak dapat melihat Allah. Tak dapat melihat Allah. Pada saat ulama sufi berbicara, tak dapat melihat Allah, maksud di dunia dengan mata kasar kita, mata kepala kita, kita tak dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi di hari akhirat di syurga, kita bukan sahaja melihat dengan mata kepala, tetapi walaupun mata kepala pun akan terlibat, tetapi dia ada sesuatu yang penglihatan yang khusus lagi. Di antara penglihatan hati dan penglihatan mata, ada Allah gabungkan dengan penglihatan yang lain lagi sehingga kita dapat melihat Allah. Apakah bentuk penglihatan tersebut? Wallahu a'lam. Di syurga baru manusia akan diberikan penglihatan itu. Pada saat ulama sufi berbicara tentang kedekatan dan kebersamaan Allah, ianya tidak dimaksudkan penyatuan diri manusia dengan zat Tuhan, akan tetapi ianya adalah kedekatan sifat hati seorang manusia, akhlaknya dan cahaya Allah. Kita ni inginkan cahaya Allah bersinar dalam diri kita. Cahaya Allah maksudnya cahaya yang Allah Ta'ala sinarkan dalam diri kita, kalbu kita, zahir batin kita. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura sehingga waj'alni nura. Rasulullah ajar kita dengan doa cahaya. Jadi kita minta cahaya daripada Allah. Sebab bila Allah Ta'ala kurniakan cahaya pada kalbu kita, pada fikiran kita, pada emosi kita, kepada nafsu kita, maka itulah cahaya kedekatan dengan Allah. Di situlah hati dapat secara istimewa merasakan kedekatan dan kehampiran dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Segala bentuk kedekatan, kehampiran dan pengliputan Allah hendaklah bersama keyakinan bahawa keberadaan sekian makhluk tidak berada dalam zat Allah dan zat Allah pula tidak berada dalam makhluk. Kita perlu faham dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ketika Allah Ta'ala menciptakan alam ini tidak pernah terkeluar daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini asas akidah. Kalau ada sesuatu yang terkeluar daripada Allah, bermakna Allah melahirkan, dan ini adalah mustahil. Jika ada sesuatu yang emerge, keluar daripada diri Allah, ketika Allah menciptakan makhluk, bermakna itu adalah kelahiran, dan ini mustahil bagi Allah. Penciptaan berlaku tanpa ada sesuatu apapun yang terkeluar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tanpa ada sesuatu pun yang terkandung dalam Allah.
Di luar Allah pun tak ada, di dalam Allah pun tak ada. Kenapa di dalam Allah tak ada? Sebab Allah bukan jenis berongga sehingga ada sesuatu boleh berada dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tidak ada sesuatu di luar Allah? Kerana Allah Maha meliputi. Kalau ada sesuatu lokasi di luar Allah, bermakna ada sesuatu yang tidak diliputi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya ada sesuatu, ada wujud Allah, kemudian ada sesuatu yang di luar Allah. Ini bukan faham keesaan. Keesaan Allah, Allah Maha Tunggal, Maha Esa. Sebelum alam ini diciptakan dan selepas alam ini diciptakan, begitulah Allah Maha Esa, tak berubah apa-apa pun pada diri Allah. Dan macam manusia pada ketika mengandung perutnya besar, dia ada rongga, perutnya besar, kemudian lepas melahirkan, mula dia seorang, sekarang ada lagi seorang kat luar dia. Nah, ini makhluk begitu. Dengan proses kelahiran, ada sesuatu yang keluar daripada diri. Allah dengan penciptaan bukan berlaku seperti itu. Allah itu Ahad As-Samad. Dalam kitab Tafsir Tabari mengatakan maksud Ahadus Samad adalah lam yakhruj minhu syai'. Tidak ada sesuatu apa pun yang terkeluar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak ada sesuatu apa pun yang terkandung dalam Allah. Sebab yang berada dalam, luar, ini makhluk. Allah tidak terikat berada di luar, berada di dalam. Allah itu Maha meliputi segala-galanya dengan segala keesaan dan ketunggalannya. Jadi itulah peranan hati untuk merasakan kedekatan Allah, kehampiran Allah. Akal kita tak dapat nak faham tentang kewujudan Allah, tapi Allah kurniakan hati, peranan hati berfungsi untuk merasai kewujudan Allah, keberadaan Allah. Hal tersebut adalah jelas pada akal kerana akidah mengajarkan bahawa Allah Ta'ala itu wujudnya tidak bertempat dan tidak sebati dengan makhluk kerana wujudnya bukan berjirim. Oleh itu, segala bentuk penghadapan kepada Allah dan pertemuan dengannya yang dibincangkan dalam kitab ini hendaklah difahami bahawa ianya adalah dengan hati manusia. Seolah-olah melihat Allah itu dengan hati. Kedekatan kehampiran Allah dengan hati. Menghadap Allah dengan hati. Fokus kepada Allah dengan hati. Tawajuh dengan hati. Jika hati tertutup, tidak mengambil endah dan tidak peduli dengan pertemuan dengan Allah itu, maka solatnya tidak memberi sebarang manfaat kepada perjalanan hatinya menuju Allah. Imam Ahmad Ar-Rifai rahimahullah berkata, "Utrubullaha biqulubikum huwa aqrabu ilaikum min hablil warid wa ahata bikulli syai'in ilma." Carilah Allah dengan hatimu kerana dia lebih dekat kepadamu dari urat lehermu dan pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Baik, sekarang kita buka muka surat 90. Oleh kerana hati adalah tempat untuk kita mencari Allah, maka hati itu hendaklah dibersihkan, disucikan. Jangan izinkan dia ada persepsi negatif dengan makhluk, sangka buruk dengan Allah. Ma'rifatullah dan kemuncak tauhid itu perbincangannya berada dalam ilmu tasawuf, maka tidak syak bahawa
ia merupakan ilmu yang paling membantu seorang hamba untuk mencapai khusyuk dalam salat. Justru tasawuf juga dipanggil sebagai ilmu khusyuk. Ilmu tasawuf tapi dengan nama yang berbeza-beza. Ada ilmu sabar, ilmu yaqin, zuhud, antara lainnya khusyuk. Khusyuk. Khusyuk ni gabungan sifat-sifat yang terpuji pada hati, gabungan tu semua telah menghasilkan khusyuk dalam hati. Khusyuk ni satu sifat, tapi untuk dapat sifat tu dia kena gabungan hati yang mengenal Allah, cinta pada Allah, mengagungkan Allah, rindu kepada Allah, asyik kepada Allah, berserah pada Allah, bergantung pada Allah, bersandar pada Allah, berpaut pada Allah, bertaut kepada Allah. Itu semua gabung tu semua, ramuan tu semua, itulah menghasilkan hati yang khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasul kata perkara pertama yang diangkat daripada umat ini adalah khusyuk, bermakna ilmu yang berkenaan hati ni dia amat sedikit daripada kalangan umat ini yang memberi perhatian kepada ini. Semakin hilang. Tetapi dia tetap ada di kalangan umat, tetapi dia menjadi sesuatu yang jarang, sesuatu yang susah untuk didapati. Kita kena cari orang yang ada ilmu tasawuf yang benar, orang yang ada ilmu tarikat, cari mursyid, cari murabi, cari tarikat. Dia bukan sesuatu yang boleh dijumpa macam tepi supermarket pun boleh jumpa. Dia kena cari siapa mursyid, siapa murabi, siapa pembimbing rohani. Kena cari. Ada, tapi sedikit bilangan mereka. Sayyidina Ubadah bin Samit rahimahullah mengatakan, radhiyallahu anhu berkata, bahawa maksud khusyuk diangkat ialah ilmu khusyuk. Maksud khusyuk diangkat daripada umat ini, maksud ilmu, nak dapat hati yang khusyuk tu diangkat daripada umat. Sebab tu sampai sekarang ni, begitu orang memusuhi ilmu hati, ilmu tasawuf ni, dia kata ilmu tasawuf ni lebih busuk daripada air longkang. Sebab apa? Dia tak faham. Ilmu tasawuf ni macam air acak. Air longkang. Sebab apa? Dia tak ada kesedaran tentang kepentingan ilmu tasawuf. Sampai dia mengeji ilmu tasawuf tu. Benarlah kata Rasulullah. Khusyuk yang pertama sekali diangkat daripada umat. Tapi ilmu tasawuf dianaktirikan. Kadang ada masjid dan surau pun ilmu tasawuf dianaktirikan. Akidah, fiqh. Padahal yang fardu ain 3. Akidah, fiqh, tasawuf. Dipinggir-pinggirkan. Jadi ilmu tasawuf sangat penting. Manakala Sayyidina Syaddad bin Aus rahimahullah menerangkan bahawa terangkat khusyuk maksudnya ialah hilang pemikulnya, iaitu meninggal dunianya orang-orang yang memiliki hakikat khusyuk. Orang-orang yang mempunyai kerohanian yang tinggi di tengah-tengah kita semakin sedikit, semakin lama semakin sedikit. Jadi untuk nak mencari orang-orangnya menjadi lebih sukar, menjadi lebih sulit. Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah menjelaskan bahawa ilmu khusyuk adalah ilmu yang memberi kesan pada hati, iaitu ilmu mengenai Allah Ta'ala, nama-nama dan sifat-sifatnya yang dapat melahirkan rasa takut, rasa hormat, kagum, tunduk, cinta, harap, meminta dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru hadis di atas bukan bermaksud bahawa seorang mukmin itu langsung tidak boleh mendapat khusyuk hanya kerana ia dinyatakan sebagai perkara pertama yang diangkat dari umat ini. Sebaliknya, ia merupakan gesaan untuk mempelajari ilmu mengenai seluk-beluk hati manusia yang dapat menyampaikannya kepada ma'rifatullah, iaitu ilmu tasawuf.
Ilmu khusyuk itulah ilmu tasawuf. Nama lain bagi ilmu tasawuf, ilmu khusyuk. Jadi tasawuf ni dia banyak makna. Tasawuf ni dia menyentuh aspek-aspek penting berkenaan dengan hati. Jadi khusyuk adalah suatu sifat yang penting pada hati. Sebelum para pemikulnya iaitu para arifin billah dan ulama sufi diwafatkan Allah Ta'ala, kerana terangkatnya sesebuah ilmu itu adalah dengan perginya para ulama yang memiliki ilmu khusyuk dari dunia ini. Dari Rasulullah SAW telah memohon kepada Allah agar dijauhkan dari hati yang tidak khusyuk. Dan baginda SAW mengajarkan doa tersebut kepada umatnya, iaitu Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha' wa nafsin la tashba' wa ilmin la yanfa' wa da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada hati yang tidak khusyuk, daripada nafsu yang tidak pernah merasa puas, daripada ilmu yang tidak daripada nafsu yang tidak pernah merasa puas, daripada ilmu yang tidak bermanfaat, dan daripada doa yang tidak terkabul. Ilmu mengenai solat jika diambil dari orang yang salah, maka amalan solatnya akan menjadi pincang dari segi praktik dan penghayatannya. Oleh kerana itu, Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, al-ilmu dinun was-salatu dinun, fanzuru amman ta'khuduna hadzal ilm wa kaifa tusalluna hadhihi salah fa innakum tus'aluna yaumal qiyamah. Ilmu itu agama dan solat itu adalah agama. Maka hendaklah kalian perhatikan daripada siapa kalian mengambil ilmu dan solat kalian, kerana sesungguhnya kalian akan ditanya pada hari kiamat. Kita pilih guru. Untuk solat pun dia pilih yang bersanad. Yang bersanad. Memilih guru yang salah, yang tak bersanad ya. Bila tak bersanad, maka dia mungkin dia cuba untuk faham solat tu, dia nak cuba baca daripada hadis sahaja, tanpa guru. Dia nak berpandukan hadis semata-mata. Apa yang terjadi? Dia dah terputus daripada rantaian bagaimana ulama pada setiap zaman mewarisi daripada orang sebelumnya sampai kepada Rasulullah SAW cara Rasulullah solat. Jadi bila terputus sanad tersebut, maka kalau seorang itu hanya nak faham solat berdasarkan pembacaan yang semata-mata tanpa guru yang berkesinambungan sanad, maka dia akan solat dengan cara yang salah. Kalau cara solatnya pun salah, maksudnya cara pengambilan ilmu ni itu, kalau solat dah salah, bagaimana dengan ibadah-ibadah yang lain? Cara kefahaman agama ni macam mana? Solat itu akan menjadi pincang. Sebagai contoh, ada kelompok yang ada pada zaman sekarang ni, yang sembahyangnya dengan cara begini, lelaki ya, yang confirm kalau ada sembahyang cara ini terputus sanad. Ini bukan cara solat yang diajar oleh para ulama zaman berzaman, era demi era, sampai bersambung berantaian sehingga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lelaki yang sembahyang Allahu Akbar letak di dada. Tidak ada ulama mana-mana mazhab yang memahami hadis tersebut meletakkan tangan di dada begini. Mazhab Maliki tidak ada. Mazhab Maliki ada dua cara. Satu di sini dia ada. Mazhab Maliki di sini ataupun irsal. Lepaskan tangan. Lepaskan tangan di bawah. Ini mazhab Maliki. Mazhab Hanafi di bawah pusat. Bawah pusat sikit. Mazhab Syafi'i atas pusat ataupun boleh atas sikit. Lepasan atas perut sikit boleh, ataupun tutup pusat pun boleh. Ini mazhab Syafi'i. Mazhab Hambali pun begitu juga. Di perut. Yang letak atas dada ni confirm diambil totok-totok daripada hadis tanpa guru. Dia dah terputus sanad tadi. Dia ambil solat dengan cara yang salah. Kalau itu cara kefahaman solatnya dah salah, macam mana kefahaman agamanya yang lain? Akan menjadi pincang. Dan bila dia pincang, dia akan mudah sesatkan orang lain. Orang lain ni buat bid'ah. Orang lain ni buat khurafat. Orang ni syirik.
Orang ni tak betul, yang ni tak ikut Nabi, yang ni tak ikut sunnah Nabi. Kami saja yang ikut Quran dan sunnah Nabi. Tapi begini, daripada mana datang? Yang ada begini, dalam mazhab Hanafi untuk wanita. Untuk wanita. Itu pun tak ada hadisnya. Tak ada hadis kata zaman Rasulullah perempuan letak di dada. Tapi mazhab Hanafi mengatakan ini lebih hayak untuk perempuan, tutup bahagian dadanya. Jadi dalam mazhab Syafi'i pun kita bertoleransi dengan mazhab tersebut. Jika perempuan nak amalkan tutup bahagian dada tersebut ketika solat, silakan. Walaupun dia tak adalah terlalu muktamad dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Sebab dalam mazhab Syafi'i perempuan pun boleh letak di sini. Tapi kalau nak ikut mazhab Hanafi, tak ada masalah, silakan. Letakkan di dada. Tapi ada hadis tak? Memang tak ada hadis. Dalil daripada Imam Abu Hanifah mengatakan ini lebih hayak. Walaupun tak ada hadis, tapi untuk wanita, sebab Rasulullah bukan wanita. Jadi untuk wanita dia lebih melambangkan hayak untuk letak di bahagian dada. Jadi kalau ada lelaki zaman sekarang ni letak di dada, bermaksud dia ikut cara solat perempuan yang ada dalam mazhab Hanafi yang memang tak ada hadis pun. Itu adalah kias daripada mazhab Imam Abu Hanifah bahawa ini lebih hayak untuk wanita. Tak ada hadis. Lebih hayak. Tak tahulah kalau perempuan tu pun nak hayak juga. Lebih hayak nak tutup dada dia. Tak tahu kalau wanita. Kadang zaman sekarang ada lelaki yang buat transplant juga. Surgery. Tu lainlah, tak tahulah. Itu tu. Solat itu adalah agama kamu. Maka perhatikan daripada siapa kamu ambil ilmu solat kamu. Imam Nawawi rahimahullah berkata sebaik-baik ibadah setelah iman adalah solat. Hal tersebut bertepatan dengan sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, istiqamalah kalian, istiqamahlah beramal. Wahai kalian, istiqamahlah dalam beramal dan kalian tidak akan sanggup untuk menjangkau semua perbuatan amal soleh. Dan ketahuilah bahawa sesungguhnya sebaik-baik amalan kalian adalah solat, dan tiada siapa yang dapat memelihara wuduk kecuali orang mukmin yang sejati. Ketahuilah bahawa terdapat lautan makrifat, iaitu terdapatnya samudera mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan samudera tauhid yang sangat dalam dan luas tersembunyi dalam ibadah solat. Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullah berkata, barang siapa yang menyelam dalam lautan tauhid, maka dari waktu ke waktu dia akan semakin dahaga. Maka seseorang yang mencari makna ketauhidan dalam solat. Makna ketauhidan maksudnya makna mengenal Allah Ta'ala dalam solat, maka pasti akan membuatnya semakin haus, semakin dahaga, jiwanya sentiasa dahaga kepada solat. Sebab apa? Dia sekarang dah faham hakikat solat itu adalah suatu pembukaan hijab antara hatinya dengan Allah. Solat itu adalah peningkatan rohaninya menuju Allah Subhanahu Wa Taala, dan dapat rahsia cahaya-cahaya yang besar di dalam solat. Maka solat lagi bukan lagi suatu beban pada dirinya, akan tetapi suatu yang menyeronokkan, suatu yang melazatkan. Solat adalah suatu yang dia look forward untuk dia nak bersama dengan kekasih hatinya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sila buka muka surat 96. Syariat dan hakikat dalam solat. Kitab yang berada pada tangan anda adalah sebuah upaya oleh musannif, iaitu pengarang yang asal, untuk menggali perbendaharaan makrifat yang syarat tersirat dalam solat, sehingga ianya dapat didirikan di atas gabungan syariat dan hakikat. Kerana sesungguhnya fikih zahir adalah tidak sempurna tanpa fikih batin. Seumpama tidak diterima salat yang tidak disertai khusyuk kepada Allah Ta'ala. Keselarasan kedua-duanya mesti berlaku kerana ianya adalah dua aspek yang saling melengkapi. Sesungguhnya syariat salat mempunyai 3 rukun utama, iaitu rukun qalbi,
rukun fi'li dan rukun qawli. Rukun qalbi itu berkaitan dengan hati. Rukun fi'li berkaitan dengan perbuatan kita dalam salat. Rukun qawli adalah ucapan-ucapan yang dituturkan dalam salat. Namun, penekanan utama dalam kitab ini adalah lebih menjurus kepada rukun qalbi. Dan pengarang memimpin kita selangkah demi selangkah untuk menghayati hakikat perjalanan rohani yang tersembunyi dalam salat. Bila kita belajar tentang salat, ya, kita akan belajar rukun qalbi. Rukun qalbi ada berapa? Niat. Satu, niat. Jadi dalam salat ni wajib kena ada niat. Salah satu rukunnya niat. Ni satu rukun qalbi, rukun hati. Yang lain semua perbuatan, rukuk, sujud, i'tidal. Kemudian qauli, iaitu baca al-Fatihah, baca tahiyat, baca salam, baca selawat, takbiratul ihram, itu rukun qauli. Tapi yang niat dalam salat, walaupun ini adalah sesuatu yang dilakukan ketika awal permulaan salat, tapi ulama rohani memandang rukun qalbi itu hendaklah sentiasa berserta dengan kita sepanjang-panjang salat. Jadi yang kita belajar sebagai niat je, kan dalam buku ini bukan niat dah, tapi niat dan segala selok-belok yang berada di sebalik niat. Kerana niat ni tempatnya di dalam hati. Jadi kita ini nak kupas dengan lebih lanjut yang rukun qalbi tadi secara detail. Sesungguhnya jalan menuju Allah adalah tidak terhitung bilangannya, bahkan lebih banyak daripada pernafasan seluruh makhluk. Ada yang sampai kepada Allah dengan Al-Quran, ada yang dengan zuhud, ada yang dengan cinta, ada yang dengan puasa, ada dengan banyak selawat, ada dengan salat. Namun begitu, salat adalah jalan yang paling teristimewa kerana Rasulullah SAW menerima perintah salat secara langsung daripada Allah Ta'ala. Oleh itu, perjalanan makrifat menuju Allah adalah tercermin pada perjalanan Mi'raj Nabi Muhammad SAW tersebut. Jadi oleh kerana perjalanan Mi'raj baginda yang menembus kepada langit demi langit, dan setiap langit ada Nabi yang tertentu yang dijumpai oleh Rasulullah SAW. Setiap langit dipenuhi dengan malaikat yang berada pada posisi solat. Maka di dalam pergerakan solat kita itu sendiri ada perjalanan rohani kita yang ia bersangkut paut dengan perjalanan Mi'raj Nabi SAW yang tembus dimensi langit demi langit tersebut. Kepada seseorang yang mencapai hakikat tersebut, dia akan melihat bahawa apabila seseorang dalam solat, apabila penhayatannya adalah benar, rohaninya dia dapat merasakan rohaninya berada pada lapisan langit yang pertama, kemudian kepada lapisan langit kedua, lapisan langit yang ketiga. Rohnya dapat terasa keberadaan bersama dengan roh para wali-wali Allah SWT yang ada pada langit-langit yang tertentu. Rohnya dapat merasakan limpahan daripada para malaikat pada langit yang tertentu, dan roh para nabi, roh para rasul dan malaul a'la. Itu perjalanan rohani dalam salat. Itu mi'raj dalam salat. Rasulullah melaluinya secara fizikal, tetapi untuk kita ini adalah perjalanan rohani kita. Maka perjalanan mi'raj Nabi bukan sekadar perjalanan baginda, akan tetapi sekaligus ia menceritakan tentang perjalanan kita semua, perjalanan rohani kita. Semua tersirat secara rahsia, terpendam di balik setiap perjalanan, setiap juzuk perjalanan Rasulullah dalam Mi'raj, Isra wal Mi'raj. Ya. Dengan sentuhan kasih sayang Allah, dia telah menjadikan salat sebagai lumbung cahaya buat hamba yang ingin menggali khazanah rahsia mengenai Allah melalui penghayatan yang benar terhadap hakikat salat dan apa yang terkandung di dalamnya. Penggalian itu dapat menatijahkan kesedaran yang tinggi dalam penghadapannya kepada Allah yang Maha Agung, sehingga hatinya dapat merasakan keberadaannya dengan penyaksian batin kepada kedekatan dan kebersamaan Allah, zat yang mengundangnya untuk berjumpa dan berbicara dengannya. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas rahimahullah menjelaskan bahawa kebanyakan futuh, iaitu keterbukaan hati para ulama habaib Ba'lawi kepada makrifat
ialah melalui solat. Demikian adalah kerana ia merupakan warisan peninggalan legenda mereka, iaitu Rasulullah SAW yang telah bersabda dan telah dijadikan penyejuk mataku dalam solat. Wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Jadi para ulama sufi, ulama rohani, khususnya ulama habaib dapat memahami kalau sesuatu itu menjadi penyejuk mata Rasulullah, sudah tentu terkandung rahsia yang besar di sebalik solat yang di dalam rangka untuk mencapai hati yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tak ada ibadah yang lain yang Rasulullah kata penyejuk mata hati. Hanya solat yang Rasulullah kata penyejuk mata hatiku dalam solat. Kita perlu faham Rasulullah ni hatinya tinggi kedudukannya. Jika solat dijadikan penyejuk mata hati Rasulullah, bermakna ada rahsia yang mendalam di sebalik solat yang berbaloi untuk kita gali, untuk kita kutip rahsia-rahsia mutiara ini. Solat adalah seafdal-afdal amal. Ia mempunyai faedah yang besar untuk jasmani dan rahsia yang agung untuk rohani. Solat bukanlah sekadar pergerakan dan perbuatan lahiriah semata-mata tanpa penyertaan rohaniah di dalam kalbunya. Oleh kerana itu, Al-Habib Umar bin Hafiz berkata, usah jadikan solat itu hanya sekadar bentuk luaran saja tanpa menggapai rahsia dan hakikatnya. Jika tidak, solat tersebut umpama jasad tanpa ruh. Kerana ruh pada solat itu adalah hati yang berserta Allah, yang khusyuk, hati yang hadir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Musannif iaitu Al-Habib Hasan bin Salih Al-Bahar memaparkan bagaimana khazanah ma'rifatullah dapat digali daripada pembendaharaan solat sehingga seseorang itu dapat mencapai al-ihsan, iaitu beribadah seolah-olah melihat Allah serta tenggelam dalam keasyikan cinta kepadanya yang ditumbuhkan dan dikembangkan melalui ibadah solat. Sungguh pun sekalian ibadah perlu mencapai tahap seolah-olah melihat Allah, namun salat adalah yang lebih utama dan lebih berhak untuk dicapai kerana hakikat al-ihsan mempunyai makna yang lebih khusus dalam salat berbanding ibadah-ibadah yang lain. Imam Qurtubi rahimahullah menyatakan bahawa al-ihsan adalah pengertian beribadah seolah-olah melihat Allah, mempunyai kaitan rapat dengan hadis yang menyebutkan dan telah dijadikan penyejuk mataku di dalam salat. Jadi Imam Qurtubi nampak al-ihsan berkait rapat dengan hadis yang Rasul kata penyejuk mataku dalam salat. Maksudnya salat adalah kunci untuk kita menjadi hamba yang seolah-olah melihat Allah. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir rahimahullah berkata, beribadahlah menerusi salatmu seolah-olah engkau melihat Allah. Jika engkau tidak melihatnya, ketahuilah dia melihatmu. Engkau tidak mendapat bahagian daripada salatmu kecuali sejauh mana hatimu hadir bersamanya. Bahagian pahala kita dalam salat adalah bergantung sejauh mana khusyuk yang kita ada. Kita dapat 10% ke 20% bahagian pahala salat, ataupun 50% ataupun 100%, semua percentage pahala yang kita dapat daripada salat kita, daripada keseluruhan salat kita ini, semuanya bergantung kepada kadar kekhusyukan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk mencapai al-ihsan dalam salat, ia berkait rapat dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, salatlah kamu seolah-olah kamu melihat aku salat. Salatlah kamu seolah-olah melihat aku salat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Ini hadis sahih. Inilah juga hakikat yang terdapat pada kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Penyaksian kepada Allah dan penyaksian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia kena sentiasa bersekali. Sebab inilah yang tertera di singgah sana Allah Arasy Ilahi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebelah nama Allah, nama Muhammad. Sebelah nama Muhammad, nama Allah. Jadi Allah gandingkan nama Allah dan kekasihnya Nabi Muhammad di arasy Allah yang mulia. Oleh itu, hati kita hendaklah menjadi singgah sana Allah Subhanahu Taala yang sentiasa terukir, terpahat, termaktub la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan erti kata yang lain,
Kehidupan kita di dunia ini pada sebenarnya adalah untuk menyaksikan percintaan yang terjadi antara Allah dan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua hanyalah tempias daripada cahaya cinta antara Allah dan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam ini adalah penuh dengan cahaya kerahmatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alam ini diliputi dengan cahaya kerahmatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita nak faham peliputan Allah, faham alam ini diliputi dengan cahaya kerahmatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sebab Rasulullah diisytihar dalam Quran, wa baginda adalah rahmatan lil alamin. Rahmat buat semesta alam, semua alam, alam nyata, alam zahir, alam gaib, alam syahadah, alam mulki, alam malakut, alam lahud, alam jabarut, alam malaikat, alam jin, alam manusia, alam binatang, alam lautan, alam daratan. Semua alam satu cahaya yang meliputi segalanya, namanya rahmatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda adalah rahmatan lil alamin. Alamin, semua alam semesta. Rahmatnya siapa? Cintanya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ini hanyalah rambu-rambu tempias daripada percintaan tersebut. Biar kita saksikan alam ini percintaan antara Allah dan kekasih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah yang berkumandang setiap hari untuk kita sentiasa menyaksikan Allah Muhammad. Ini percintaan yang hebat. Kesan percintaan yang terwujudnya alam ini adalah kesan percintaan Allah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kalau bukan kerana Rasulullah, alam ini tak tercipta. Ini kefahaman yang agak mendalam. Mesti tak nak bahas lebih panjang sebab saya dah bahas terperinci dalam kitab ini. Cuma untuk hari ini saya tak sentuh yang itu. Yang itu daurah khusus berkenaan dengan keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana ulama semua sepakat bahawa kalau bukan kerana Rasulullah, alam ini, langit, bumi, syurga, neraka semua tak akan tercipta kalau bukan kerana berkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang itu dibincangkan pada bab yang tertentu, dan ianya berada scattered sepanjang penulisan buku ini. Tapi hari ini kita tak sentuh yang itu. Cukup kita memahami bahawa betapa pentingnya kita lenyapkan diri kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kalau kita sembahyang pun kita tak nampak kita yang sembahyang, kita nampak Rasulullah yang sembahyang. Biarlah kita tumpang berkat sahaja. Kita faham kita ni tumpang berkat Rasulullah. Wujud kita ni tumpang berkat Rasulullah. Kita dapat rezeki tumpang berkat Rasulullah. Kita dimuliakan Allah menjadi umat baginda, menjadi umat yang bongsu. Di akhirat kita yang pertama sekali masuk dalam syurga berbanding umat yang lain. Semua kita tumpang berkat Nabi SAW. Adakah kita tahu bahawa di akhirat semua Nabi-Nabi pun tumpang berkat Rasulullah SAW? Adakah kita fahami bahawa seluruh Nabi-Nabi dan Rasul di akhirat kelak semua tak berani berbicara dengan Allah? Semua tumpang berkat Nabi sebagai satu-satunya manusia yang boleh menjadi juru cakap dan juru bicara kepada Allah bagi pihak seluruh makhluk. Baginda adalah penghubung dan perantara antara Allah dan sekalian makhluk. Cukup kita saksikan alam ini adalah pentas percintaan. Untuk kita faham makna cinta, kita kena tenggelam dalam percintaan yang terjadi antara Allah dan kekasih Habibullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sembahyang, Allah tumpang berkat Nabi. Tak ada Nabi ni, kita tak kenal kiblat, tak kenal Ramadan, tak kenal Quran, tak kenal Kaabah, tak kenal Masjidil Haram, tak kenal haji, tak kenal umrah, tak kenal salat, tak kenal puasa, tak kenal apa-apa, tak kenal Allah kalau bukan kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tumpang berkat Nabi. Allah Akbar. Nampak baginda lah yang sebenarnya, sebab kita dah memang alang-alang dah diliputi dengan cahaya kerahmatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biar kita dapat Allah lah. Bila kita puji Allah, kita rasa bukan kita yang puji Allah, Nabi yang puji Allah. Bila kita bertasbih kepada Allah, Rasulullah yang tasbih. Kita ni tumpang-tumpang berkat Nabi, tumpang-tumpang rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita baca Quran, Rasulullah yang baca Quran. Bila kita solat, Rasulullah yang solat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Bila kamu solat, solatlah seolah-olah kamu lihat aku yang solat. Begitu bertumpang berkat kecintaan
antara Allah dan Habibnya Nabi SAW. Dalam kitab ini, musannif telah membawa penghayatan jiwa salat. Jiwa salat yang dimiliki oleh para wali Allah yang tinggi penyaksian hati mereka kepada Allah. Oleh kerana itu, judul yang diberikan beliau untuk kitab ini ialah Salatul Muqarrabin, yang bermaksud salat para muqarrabin, orang yang didekatkan kepada Allah. Mereka adalah orang yang tinggi kerohaniannya di sisi Allah. Kandungan dalam kitab ini secara tidak langsung mengajarkan kepada pembaca apakah penghayatan yang perlu dimiliki untuk mendapat hati yang benar-benar hadir bersama Allah, sehingga dapat mencapai apa yang telah dicapai oleh para muqarrabin dalam salat mereka. Seluruh hal yang demikian itu menunjukkan bahawa solat bukanlah sekadar melakukannya, tapi mendirikannya dengan segenap zahir dan batin. Persiapan zahir dan batin sebelum mendirikan solat. Ulama Rabbani menegaskan bahawa antara kunci untuk seseorang itu mendapat hati yang hadir dan khusyuk dalam solat ialah dengan sentiasa menjaga matanya daripada melihat yang haram. Selanjutnya, memusatkan hatinya bertawajuh hanya kepada Allah ketika mengerjakan wuduk. Disebabkan hal itu adalah makruh untuk bercakap dengan pembicaraan duniawi ketika wuduk kerana ia dapat memberi kesan kepada hatinya ketika solat. Lantaran wuduk adalah pintu gerbang untuk seseorang diizinkan masuk ke dalam istana solat. Selain itu, apabila makanan sudah terhidang untuknya atau dia perlu untuk qada hajat, maka hendaklah dia menyelesaikannya terlebih dahulu untuk mengelakkan sebarang gangguan fikiran ketika dalam solat. Dia nak qada hajat tapi dia tahan. Mungkin sebab dia nak join jemaah, kata tak dapat nak join jemaah, takut masbuk dan sebagainya. Bila dia masuk dalam keadaan demikian, dalam fikiran kepala dia, tandas dalam fikiran dia. Lebih teruk lagi kalau lubang jamban ada dalam fikiran dia. Dia patut sedang menghadap Allah, hatinya tengah fokus pada Allah SWT. Sekarang dia tengah terbayang sesuatu yang filthy, sesuatu yang nasty. Sedang hatinya patut disucikan menghadap Allah SWT. Rasulullah kata, kalau kamu nak qada hajat, baik kamu qada hajat dulu. Kalau kamu terlambat nak join jemaah berapa yang mampu. Kalau kamu masbuk, kemudian sempurnakan berapa rakaat yang kamu terlepas daripada imam. Jangan masuk dalam istana solat dalam keadaan patut hati kamu fokus kepada Allah, tapi sekarang dia dah fokus kepada lubang jamban. Amat jijik. Kalau kamu dalam keadaan dah terlalu lapar dan makanan dah dihidangkan, makan dulu. Tak nak nanti terfikir siakap masak 7 rasa masuk dalam solat. Oh, selalu orang masak 3 rasa, yang 7 rasa, cemang. Jadi settlekan dulu. Itu ulama kata bila hati dah memang yearning untuk nak makan. Kalau hati tak yearning sebab mungkin kenyang lagi, walaupun makanan dah terhidang, ya, dan dia tahu kalau dia solat pun tak mengganggu solat dia sebab dia pun masih kenyang lagi. Dia tak terfikir lagi, dia tak ada satu bentuk yearning, satu bentuk anticipation terhadap makanan tersebut. Silakan solat dulu. Tapi kalau perut dah lapar, makanan dah terhidang, makan dulu baru solat. Walaupun jemaah dah diiqamah dah Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, makan dulu. Kalau kamu hati kamu dah memang terikat nak makan sebab dah lapar, makan dulu. Kalau sempat jemaah, sempat, kalau tak sempat, sembahyang kemudian lepas dia berjemaah. Tapi jangan rosakkan hubungan kita dengan Allah melalui solat ni disebabkan kita fikir benda-benda yang patut kita nak lakukan sebelum, tapi kita tahan. Masuk dalam solat dah teringat, terbawa-bawa dalam fikiran. Kita tak mau rosakkan hubungan kita dengan Allah. Solat adalah istana pertemuan dengan Allah. Kita nak hargai, kita nak betul-betul appreciate pertemuan. Ini dating kita dengan kekasih kita. Dan wuduk sangat memberi kesan kepada dalam solat. Jadi waktu wuduk dah ingat Allah banyak. Jangan fikir pasal dunia, jangan fikir pasal masalah dunia, jangan fikir pasal problem. Dah ingat Allah. Dalam wuduk saja dia akan beri kesan yang banyak dalam solat ketika wuduk. Sebab tu makruh cerita dunia ketika wuduk.
Berikutnya adalah penghayatan kepada apa yang tersirat di sebalik azan dan iqamat. Jadi azan merupakan dakwah tammah, dakwah yang sempurna, panggilan seruan dakwah yang sempurna. Jadi panggilan ini lebih penting daripada panggilan apa-apa pun. Panggilan Allah lebih penting daripada panggilan apa-apa pun. The call of Allah is more important and more significant than any call whatsoever. Lebih penting call of Allah. Sebab tu bila lepas azan yang memanggil kita kepada solat, panggil kita menuju Allah, maka doanya Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Ya Allah, sesungguhnya ini adalah seruan yang sempurna, call yang sempurna. Kita nak sahut seruan, kita nak sahut call. Bayangkan kalau ada kekasih hati kita call, kita cepat-cepat reply, cepat-cepat kita nak respon. Solat, azan dan iqamat adalah call daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia adalah seruan kepada hati untuk bersiap menyaksikan Allah, dan pada hakikatnya ia adalah seruan daripada Allah Ta'ala sendiri untuk mengetuk pintu hati hamba-hambanya supaya datang menghadapnya. Walaupun yang menyeru itu adalah manusia, tapi hakikatnya Allah yang panggil kita kepada kejayaan, Allah yang memanggil kita kepada salat. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Allah yang hakikatnya. Di akhirat pun sebenarnya nanti penyeru-penyeru yang akan menyuruh manusia adalah malaikat. Malaikat yang suruh beratur, malaikat yang suruh masuk saf, malaikat yang suruh masuk tempat perhizaban. Tapi hakikatnya Allah yang panggil mereka. Allah yang panggil manusia, tapi Allah adakan perantaraan untuk menyeru. Begitu juga pada 1/3 akhir malam, Allah turunkan malaikat untuk menyeru bagi pihak Allah. Bukan zat Allah yang turun, malaikat Allah turun. Malaikat turun bagi pihak Allah, menyeru bagi pihak Allah kepada seluruh manusia. Hal min ta'ibin fa'atuba alaih, hal min mustaghfirin fa'aghfiralah, hal min sa'ilin fa'utiyalah. Adakah sesiapa yang nak memohon, meminta kepadaku, aku nak berikan. Ada sesiapa yang nak beristighfar padaku, aku nak ampunkan. Ada sesiapa yang nak bertaubat kepadaku, yang aku nak terima taubatnya. Tapi yang seru tu malaikat. Malaikat seru bagi pihak Allah. Di akhirat pun begitu. Malaikat akan jadi wakil Allah untuk berbicara dengan manusia. Sebab manusia di mahsyar pun tak dapat lihat Allah. Satu-satunya manusia dapat lihat Allah adalah Nabi SAW. Nabi SAW sahaja yang dapat sujud, dapat puji Allah, dapat jumpa direct dengan Allah SWT. Yang lain-lain semua ada perantara-perantara. Tapi walaupun perantara, tapi hakikat yang sebenarnya Allah lah yang menggerakkan segala-galanya. Jadi hati kita adabnya merasakan bahawa apabila azan berkumandang, kita dapat rasa Allah yang memanggil kita salat. Dan ikamat pula adalah cerminan kepada seruan pada hari kiamat untuk seorang berdiri di hadapan Allah Ta'ala di pada mahsyar sebagai persediaan diri terhadap gangguan syaitan dalam salat. Dianjurkan untuk membaca surah An-Nas sebelum salat. Jadi tadi azan, kalau ikamat pula, ikamat dia ajak kita masuk dalam saf. Kita bayangkan bahawa kita di pada mahsyar kelak, penyeru daripada kalangan malaikat akan mengikamat dan memanggil kita untuk masuk dalam saf menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Menghadap untuk di neraca mizan itu untuk dihisab, untuk dihitung. Seperti mana, sebab itu dalam sembahyang kita ada saf-saf solat supaya kita dapat gambarkan demikianlah keadaannya pada mahsyar, kita semua akan disafkan sedemikian rupa. Seperti mana muazzin yang mengumandangkan iqamat untuk panggil manusia masuk saf, demikianlah kita bangkit di akhirat, penyeru daripada malaikat akan panggil kita untuk masuk dalam saf. Jadi setiap kali masuk dalam saf, kita dapat bayangkan bahawa inilah gambaran pada mahsyar. Terasa ini seolah-olah seruan malaikat memanggil kita masuk dalam saf di akhirat. Dan untuk mengelakkan was-was gangguan syaitan dalam solat, kita baca surah An-Nas. Sebelum takbiratul ihram, kita baca surah An-Nas. Selanjutnya hendaklah dia memerhatikan solat sunat qabliyah, kerana ia dapat mengumpulkan hati bersama Allah sebelum dia masuk ke dalam solat fardu.
Solat fardu ni dating kita yang main, yang utama. Jadi, sebelum kita masuk dating appointment yang utama, kita nak kumpulkan hati kita betul-betul, beralih daripada kesibukan duniawi, untuk hati kita kuat teguh hubungan dengan Allah. Jadi ianya di warm up dalam solat sunat qabliyah. Solat sunat qabliyah. Di samping itu, solat sunat ba'diyah juga adalah untuk menampung segala kekurangan dalam solat fardu. Kita buat solat sunat ba'diyah bagi satu pengakuan kita ni banyak kekurangan dalam solat fardu. Jadi solat-solat sunat ni dia dapat tampal, menampung kekurangan-kekurangan, ada yang tak khusyuk, cacat cela, macam-macam dalam solat fardu kita. Kerana solat fardu ni sangat penting, kita perlu sesuatu untuk tampalkan dia, untuk dia sempurna nanti ketika dia dah mizan. Sebab yang pertama sekali dihisab di akhirat adalah solat. Kalau solat tak lulus, maka dia akan menyebabkan tertangguh amalan-amalan yang lain. Dia akan jadi lebih lambat proses perhisaban. Solat yang pertama sekali dihisab. Ketika solat, yang terafdal ialah membuka mata dengan menundukkan kepala ke arah tempat sujud, kerana ia lebih memudahkan untuk mendapat kekhusyukan hati. Namun begitu, Imam Nawawi rahimahullah berkata, seandainya seseorang itu lebih khusyuk solatnya dengan memejam mata, maka ianya diperbolehkan. Selain itu, seseorang hendaklah memahami kepentingan tumakninah dan saktah dalam solat, dan kaitannya yang halus dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tumakninah. Kita ni yang menghadap hati kita sebenarnya hati, akan tetapi pergerakan pada jasad kita dalam solat tersebut juga menunjukkan adanya ketenangan. Tumakninah ni sebenarnya maksud ketenangan, itminan, ketenangan hati. Biar kita tidak terlalu tergesa-gesa di dalam bergerak di dalam solat. Biar ada tumakninah. Jangan kata Rasulullah seperti ayam yang mematuk jagung, cuk 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 cuk. Tetapi biar ada tumakninah. Sami Allahu liman hamidah. Jangan baru pak terus nak sujud. Lepas sujud pak terus nak duduk, terus nak sujud. Biar ada tumakninah. Itu tumakninah, pergerakan. Saktah pula ialah pada pembacaan. Iaitu berhenti sebentar antara satu ucapan dengan ucapan. Contohnya takbiratul ihram. Allahu akbar. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira. Kalau orang tak ada saktah dia jadi Allahu akbar. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira. Sampai la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak ada saktah. Dia ada saktah. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Tak ada saktah pula antara Fatihah dengan surah tadi. Ya, ada saktah berhenti tu. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai surah habis. Minal jinnati wan nas. Saktah. Allahu akbar. Tak ada saktah. Minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Itu tak ada saktah. Jadi beza tumakninah dengan saktah. Tumakninah pada pergerakan dan saktah pada ucapan. Dia ada pos. Surat berapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk solat seperti pergerakan burung yang bertalu-talu mematuk makanan, dan baginda sallallahu alaihi wasallam berpesan agar umatnya tidak menunaikan solat dengan bermalas-malasan. Bermalas-malasan. Macam acuh tak acuh. Solat bermalas-malasan.
Wah, ni nak menghadap siapa ni? Ya. Kan Allah tahu dalam hati kita ni betul-betul tak jujur cinta kita pada Allah. Kita look forward tak untuk nak dating dengan Allah SWT. Jadi bermalas-malasan ni dia calarkan hubungan cinta ni. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seburuk-buruk manusia adalah pencuri yang mencuri dalam solat. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dia mencuri dalam solatnya? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujud. Dia rukuk sekejap, sujud. Lepas tu macam burung yang bertalu-talu makan makanan. Ada saya tengok manakah di Indonesia dia sembahyang 20 rakaat tarawih dalam masa 8 minit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami Allah, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Allahu Akbar. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar. Assalamualaikum. 20 rakaat 7 minit ke 8 minit begitu. 7 minit. Bukan 8 rakaat. 20 rakaat. 10 salam. Ada dalam YouTube. 20 rakaat 7 minit di Indonesia. Itu confirm. Walaupun solatnya mungkin sah. Ya. Mungkin sah untuk satu kaul yang tak masukkan tumakninah dalam rukun solat. Akan tetapi, itulah cara solat yang dilarang oleh Rasulullah. Allahu Akbar. Memang tak baca apa-apa. Dia orang kata memang tak baca apa-apa waktu sujud tu untuk nak permudahkan masyarakat. Ya Pak, untuk mudahkan masyarakat. Kalau tak buat begini nanti mereka tak sembahyang langsung. Jadi ini cara untuk menarik. Tapi jangan try di sini. 20 rakaat 7 minit. Baik. Maka adab yang sepatutnya bagi seseorang yang sedang berbicara dengan Allah ialah dia menghayati dan menyaksikan dalam jiwanya daripada jawapan yang datang daripada Allah Ta'ala untuk setiap bacaannya dalam salat dan dia tidak memotong pembicaraan Allah Ta'ala. Itu hikmah taktah tumakninah. Sebab kita ni sedang berbicara dengan Allah. Apa yang kita ucapkan Allah balas. Jadi biar kita ada adab berbicara dengan Allah. Biar kita dapat rasakan yang kita ni memang sebenar-benar sedang berdialog dengan Allah, sedang bisi-bisi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya berhenti sampai di situ dahulu. Baik, saya kira mungkin Cik Omar kita boleh buka kalau ada yang ada pertanyaan. Kita open floor. Bismillah, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Kita telah selesai dalam proses saya minta terus satu dari kehidupan berada satu dari kita menemukan yang sumat dulu tetap satu yang satu sumat kepada Allah Islam. Jika ada kalau Ustaz, soalan yang pertama, selain solat dekat dengan Allah, zikir dan diri juga adakah dekat dengan Allah juga? Soalan yang kedua, bagaimana dengan orang yang tak faham makna bacaan dan solat? Tentang adakah zikir dan diri mendekatkan kepada Allah dan adakah seseorang yang tak faham
bacaan dari solat. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selain daripada solat, semua bentuk ibadah yang lain adalah suatu bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu taqarrub iaitu untuk meraih pendekatan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saja dalam solat, bahkan puasa, zakat, haji, umrah, baca Quran, zikir, istighfar, selawat kepada Rasulullah SAW, bersedekah, berinfak. Semua itu adalah ada makna kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi makna kedekatan yang paling dekat sekali adalah yang berada di dalam solat. Dan di dalam solat, makna kedekatan yang paling tinggi adalah ketika dalam sujud. Ketika dalam keadaan sujud. Kerana itu yang melambangkan kehinaan dan kerendahan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia itu bila berada dalam keadaan hati yang sangat merendah dan hina kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itulah makna kedekatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita zikir, selawat, berinfak, kita rasa hina diri kita kepada Allah, maka itulah kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rasa kita tidak ada apa-apa, kalau tak ada taufik hidayah Allah, kita nak ucap satu subhanallah pun tak boleh. Nak baca satu ayat Quran pun tak mampu. La haula wala quwwata illa billah. Kita ini tidak ada daya upaya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi semua rahsia kedekatan dan cahaya kehampiran tidak dapat menyamai dalam salat, lebih-lebih lagi apa yang dipanggil sebagai sujud. Sujud. Satu-satunya ibadah yang ada sujud hanya solat. Haji, umrah, wukuf, Arafah, Muzdalifah, Mina, tak ada nama sujud tak. Hanya dalam solat saja ada sujud. Ini lambang kehinaan kita. Pada penghinaan itulah terlahirnya kedekatan hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang kedua berkenaan dengan tak faham makna. Tak faham makna. Ulama mengatakan ianya memberi kesan. Walaupun seseorang itu boleh paksakan dirinya untuk khusyuk tanpa dia memahami makna. Hatinya hanya fokus kepada Allah SWT tanpa bergantung kepada makna. Akan tetapi penghayatan yang lebih mendalam dalam solat, bila kita faham apa maksud bila kita sebut Allahu Akbar, bila kita baca doa iftitah, bila kita baca Al-Fatihah, apabila kita baca Sami Allahu liman hamidah, apa yang kita baca pada Allahumma ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, bila kita baca tasbih Subhana rabbiyal a'la bihamdi, Subhana rabbiyal azim bihamdi dalam bacaan tahiyat kita. Jadi apa maksudnya, mula-mula apa terjemahannya, at least apa terjemahannya. Kalau tak dapat nak tahu huraiannya, terjemahannya. Dan selepas terjemahan, kemudian kefahaman yang menyeluruh terhadap apa yang kita baca. Dan sebenarnya penghayatan itulah yang saya perincikan juga dalam kitab ini. Kalau ketika kita sampai contohnya pada bacaan Al-Fatihah, saya akan bawa setiap penghayatan pada setiap ayat yang ada dalam Al-Fatihah. Bila kita sebut Sami Allahu liman hamidah, apa penghayatan hati yang patut kita ada kita ucap Sami Allahu liman hamidah. Ketika kita baca At-Tahiyyat, ketika At-Tahiyyatul Mubarakat, apa yang kita penghayatan, yang itu saya akan jelaskan secara terperinci. At-Tahiyyat itu apa, Al-Mubarakat itu apa, As-Salawat itu apa, At-Tayyibat itu apa, Lillah itu apa. Kemudian kita pindah, barulah setelah terperinci, baru kita pindah Assalamualaikum ayyuhan Nabi. Kenapa kita kena bagi salam kepada Nabi SAW dalam salat kita, dan salat kita tak sah kalau kita tak bagi salam pada Nabi SAW. Kemudian barulah kita pindah pada Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Kenapa kita kena bagi salam kepada orang-orang salih dalam solat kita? Kita sudah berada dalam istana Allah, kenapa kita bagi salam kepada wali-wali Allah, orang-orang yang salih? Kenapa kita kena selawat ke atas Rasulullah SAW? Kenapa Nabi Ibrahim sahaja yang ada dalam selawat Ibrahimiyah? Mana Nabi-Nabi yang lain? Mana Nabi Musa? Mana Nabi Isa yang akan turun di akhir zaman? Mana Nabi Nuh? Kenapa Nabi Ibrahim saja kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim? Banyak rahsia-rahsia penghayatan. Sehinggalah kenapa kita bagi salam. Apa yang dihayati ketika kita bagi salam yang pertama dan salam yang kedua.
Wallahu a'lam. Jadi memahami terjemahan dan memahami penghayatan yang menyeluruh terhadap apa yang kita baca dapat membantu untuk menghadirkan hati bersama Allah Subhanahu Wa Taala, untuk membantu lebih khusyuk di dalam solat. Wallahu a'lam. InsyaAllah muslimin. Waalaikumsalam. Hubungan hati dengan fikiran. Persoalan fikiran itu lain. Kita jadi makanya kita hubungan hati. Kita Baik. Fikiran adalah sesuatu yang lain daripada hati. Hati adalah sesuatu yang lain daripada fikiran. Fikiran tepatnya di akal. Hati itu adalah di qalbu. Dan semuanya itu bersifat rohani. Baik akal kita rohani dan qalbu kita pun rohani. Apa maksud rohani? Maksudnya ianya berada pada dimensi yang lain. Dia bukan berada pada dimensi alam nyata. Jadi kalau ada alat scanner ataupun X-ray yang canggih mana sekalipun, dia tak akan dapat scan, tak akan dapat detect sesuatu yang bernama akal. Otak mungkin dapat detect, otak, jantung. Tetapi sesuatu yang bersifat rohani iaitu hati, kalbu rohani dan juga akal, ia ini tidak dapat didetect dengan alat yang canggih macam mana pun, kerana ia dalam dimensi rohani. Pada dimensi rohani itu, ia ada berkait rapat antara satu sama lain. Ada pada diri kita ni, pada rohani kita, kita ada akal, kita ada hati dan kita ada nafsu. Semua itu ada peranan yang tertentu dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana akal, nafsu dan hati kita, ianya pula ada attachment kepada roh yang lebih tinggi dimensinya. Roh ini, disebabkan roh ada attachment dengan jasad ni lah. Kemudian di tengah-tengah kita tu terbentuknya adanya kalbu ataupun hati, akal dan juga nafsu. Kalau hanya jasad sahaja, kita takkan ada hati, tak ada akal, mungkin ada nafsu sahaja. Tapi sebab kita ni ada attachment antara alam zahir dan alam batin, maka gabungan alam zahir dan alam batin yang ada pada diri kita ini, maka kita terdedah kepada dimensi yang nyata ini dan dimensi yang gaib. Jadi di tengah-tengah antara diri kita, yang antara dimensi nyata dan dimensi gaib, di tengah-tengah itu ada berbentuk akal, hati dan nafsu. Maka setiap daripada sesuatu komponen rohani kita itu ada peranannya tertentu. Akal kita ada peranannya. Dia tempat berfikir, tempat tafakur, tempat tadabbur, tempat renungan, tempat untuk kita menyusun data-data, maklumat ilmu, itu kumpul di sini. Kefahaman ilmu di sini. Bila kefahaman ilmu itu betul, kena selari dengan fail yang benar, maka cahayanya akan melimpah ke dalam hati. Apa yang kita fikirkan, cahaya fikiran itu akan melimpah dalam hati. Maka apabila fikiran kita ingat dunia, maka dia channelkan kegelapan dalam hati kita. Fikirkan benda-benda yang zulumat, dia akan channelkan zulumat. Apabila hati kita fikir tentang urusan yang tinggi di sisi Allah, ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingat orang-orang soleh, ingat perkara-perkara yang berkaitan dengan Allah SWT, perkara-perkara yang berkaitan dengan Allah SWT, maka hal itu akan menyalurkan kepada hati kita cahayanya. Jadi fikiran kita ni boleh jadi penyalur kepada sama ada kegelapan ataupun cahaya berdasarkan apa yang kita fikirkan. Begitu juga nafsu kita. Dan nafsu kita ini sentiasa berada pada nafsu amarah. Nafsu amarah yang sentiasa mengajak kepada kejahatan, nafsu yang hanya nak melempiaskan ego dirinya sendiri, keseronokan dirinya sendiri, maka dia lempiaskan syahwatnya dengan cara yang haram dan sebagainya, maka dia salurkan kepada hatinya kegelapan. Tapi apabila dia tundukkan nafsu dia tundukkan ego dia,
Daripada nafsu amarah tadi apabila ditundukkan, dia dapat berubah daripada nafsu amarah kepada nafsu lawamah. Daripada nafsu lamah dia dapat upgradekan lagi kepada nafsu mulhamah. Daripada nafsu mulhamah kepada nafsu mutmainnah. Jiwa yang tenang daripada nafsu mutmainnah kepada nafsu radiyah. Daripada nafsu radiyah kepada nafsu mardiyah. Daripada nafsu mardiyah kepada nafsu kamilah. It's same nafsu. It's not different nafsu, it's the same nafsu. But what happen is upgrading happen, enhancement happen to the nafs. Nafsu kita itu mengalami peningkatan sebab dia dihinjak, ditundukkan. Nafsu yang sama yang asalnya dia nak tamak kepada banyak benda perkara duniawi, sekarang dia tamak kepada urusan-urusan akhirat. Dia tamak kepada perhubungannya dengan Allah. Kalau nafsu itu tidak ditundukkan, dia akan bermain berlegar dengan dunia yang rendah, ini sahaja. Ada satu lembah emas nak lembah emas kedua. Dua lembah emas nak lembah emas ketiga. Itu nafsu yang apabila dia berlegar terikat dengan dunia yang rendah ini. Tapi apabila ianya dididik, ditarbiah, mendapat sentuhan bimbingan rohani, sentuhan cahaya, maka dia nafsu amarah itu dia naik nafsu lawamah, mulhamah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah. Maka nafsu yang sama tadi tapi dia dah upgrade. Sekarang dia bukan lagi tamak kepada benda-benda yang hina di sisi Allah, tapi urusan-urusan yang tinggi di sisi Allah SWT. Dia tamak nak kenal Allah, nak kenal Allah lagi, nak kenal Rasulullah lagi, rindu kepada kampung akhirat, tambah rindu lagi. Dia tamak lagi nak gali semua rahsia-rahsia ada pada sebalik nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak kenal zat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia rasa dia satu dah satu lembah pengetahuan, dia nak lembah pengetahuan kedua lagi, nak tahu aku Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz. Dia tenggelam semua nama Allah, An-Nur, Al-Hadi, Ar-Rashid, As-Sabur, As-Syakur, Al-Alim, Al-Qabir. Tenggelam satu persatu. Perjalanan ini, perjalanan nafsu, perjalanan hati. Maka fikiran manusia, jadi supaya hati kita mendapat channel yang baik, sentiasa kena kawal fikiran. Itu ujian kita di dunia. Allah sedang uji kita dengan Allah ciptakan dunia dan segala distraction, segala perangkap-perangkap yang boleh magnet kita untuk kepadanya. Tapi itulah terletaknya ujian, sama ada hati kita nak fokus kepada duniawi ataupun hati kita fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi peranan fikiran, ia ada peranan yang tertentu, tapi pada satu tahap dia perlu paskan pattern dia kepada hati. Sebab hatilah yang dapat mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Hati yang dapat merasai kewujudan Allah. Akal tak dapat merasai. Akal dapat susun data, faham data. Dia tak dapat merasai. Akal bukan tempat merasa. Tempat merasa adalah hati. Kita pun tak kata akal saya merasa gembira. Tak boleh. Itu makan ubat apa tu? Khayal-khayal tu. Hai. Tempat merasa gembira hati. Hati tempat merasai. Akal tempat akal ni tempat susun data, faham data, ya, faham ilmu, teks, konteks. Tapi agama ni bukan sekadar itu kan. Tapi sesuatu yang dia rasai, yang diterjemahkan dalam bentuk rohani yang sampai dapat dirasai dengan hati. Okay, baik, bila hati kita dapat cahaya-cahaya yang baik, bila sebab kita bawa fikiran kita kepada perkara yang baik, tumpuan kita pada perkara yang baik, maka dia akan salurkan pula cahaya pada roh. Roh pula akan meningkat pada alam yang tinggi itu. Dia akan meningkat sampai dia akan bersama dengan roh para wali-wali Allah. Dan apabila rohnya bersama dengan roh para wali Allah, rohnya mendapat limpahan pula. Rohnya mendapat limpah-limpahan cahaya. Dan cahaya itu pula melimpah pula yang apa yang dapat dikumpulkan oleh roh. Roh pula limpahkan cahaya pula pada hati. Daripada asalnya kita cuba kawal akal kita supaya cahaya hati kita bercahaya. Satu, hati kita bercahaya memberi kesan kepada roh kita. Sekarang roh kita apabila dia meningkat, cahaya yang diperoleh di alam gaib pula dia bawa pula kepada kita. Demikianlah bagaimana Imam Ghazali mengatakan diri seorang manusia ini ajaib kerana dirinya sentiasa terdedah kepada alam zahir dan juga alam gaib. Kita ini adalah gabungan dua alam. Satu alam yang nyata dan satu alam yang tidak didampak dengan mata kasar. Demikian ajaibnya manusia.
Allah Ta'ala ciptakan dengan dimensi yang berbeza. Dan itu semua dibincangkan dalam ilmu tasawuf yang lebih intens. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian kali, itu terima kasih banyak kepada semua para pengajar ilmu yang disediakan semua. InsyaAllah kalau teman-teman apa yang kita akan buat Allah berkaitan dengan solat puasa dan juga jemaah. Ini juga pada penghujung Ramadan dalam hari 8 sebagai presiden Ramadan. InsyaAllah solat dan buku solat dan jemaah dan itu disebut pada besar dan tidak memalukan secara individu. Begitu juga akan ada juga yang orang lain yang dibuat semua iaitu presiden Ramadan, pembacaan buku bagi Ramadan, doa yang sejahtera untuk sakit dan juga doa sunnah hayat menggunakan buku bagi Ramadan. Ini apa yang diberitahu daripada masa ke semasa. Untuk seterusnya saya minta kami membantu sikit betul untuk menyampaikan sedikit pencerahan. Terima kasih banyak. Walaupun sibuk dengan jadual, masya-Allah. InsyaAllah yang seterusnya kita nak berikan apa jasa bagi yang boleh dibuat. Cuma di sini kelebihan dia. Jadi kalau boleh mengajar. Mana bahagian yang faham tu boleh sebarkan. Satu bahagian yang faham tu aku boleh share fungsi pada di situ ada. Lalu kita jumpa kepada yang lelaki dulu ke depan 16 sana. Boleh. Jemput para lelaki. Jemput yang lelaki, kita dahulukan yang lelaki dulu. Baru kita dasar dekat kertas. Yang buku nanti dulu ya. Buku nanti kemudian lepas. Silakan. Terima kasih banyak kepada muslimin. Walaupun kerja, sebenarnya ustaz kita buat kerja. Sebab hari Sabtu nak pengalaman dia buat, maka rasa dia akan kita ustaz dia kita sendiri. Waalaikumsalam. Itu pertama yang sebab itu kita buat kerja. Terima kasih kepada ini. Ini adalah sadar maksudnya kalau ustaz belajar daripada siapa dan siapa buku ini hingga bahkan kepada ilmu solat ini sampai kepada baginda Nabi SAW. Maka boleh tulis nama di bahagian atas. Saya tak dapat nak tulis nama satu persatu semalam sebab saya tulis hari Allah berkawan. bersama. Allah berkati. Kita tolong tulis nama sendiri. Boleh tulis nama sendiri insyaAllah. Okey, kita minta kepada muslimah dulu. Boleh. Ada yang jadi jemput kepada muslimah untuk mengucapkan daripada Ustaz. Allah berkati.
Lalu untuk jadual dakwah yang seterusnya, boleh baru boleh dapatkan di luar, terutama yang buku Ahmad yang Ramadan yang digunakan seperti itu dan juga bersedia Ramadan, maka dakwah ada Boleh. 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 dan bersedia dengan baik insyaAllah. Maka kita sampai di sini saja insyaAllah semua kita sama-sama tutup dengan istighfar dan juga surah Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kembali yang nanti kembali ulang kaji dakwah ada di Facebook Umar Aziz dan juga nanti kemudian akan diupload di YouTube Umar Aziz. Terima kasih kepada semua yang merupakan masa minta maaf akan disediakan. Minta maaf kalau ada yang tidak dalam harap yang punya berakhir di sini. Kalau ada yang ambil gambar bisa jadi video dengan perpustakaan. Nanti saya send yang nanti lepas saya bagi saya send kan. Pertama lepas jumpa saya balik Baik. Allah berkati insyaAllah. Allah berkati insyaAllah. Allah berkati insyaAllah. Allah berkati insyaAllah. Terima kasih kepada semua. Untuk pastikan tidak ada orang. Nanti lepas saya pergi sekejap sekejap dah nak habis dah. Dah ambil lah. Dah ambil okey. Kalau ada yang minta saya datangkan pada buku untuk terus